Gocha, gocha, gocha. Sebelum kita memulakan pembahasan Kamen Rider Go Chat episod 1 yang okey, kat sini aku nak pack dulu sebab aku ada order satu daripada Cat Kamen Rider Go Chat daripada Bandai lah ya. Bandai, bukan versi yang fake. Dan mari kita tengok aku dapat apa sahaja. Oi, sumpah man, ya aku tak sangka lah ya aku dapat beli Go Chat Cat Go Chat, yes. Dan sebelum ni aku dah pernah beli buckle yang daripada Kamen Rider Geats, tetapi ini versi buckle untuk Kamen Rider Revise lah ya. Dan sekarang ni masa untuk kita melihat cat apa sahaja yang aku dapat. Mari kita tengok. Alamak. Okay. Ini aku hanya sekadar beli satu pack sahajalah ya. Sebenarnya aku nak beli lebih tapi aku nak cuba test dulu lah. Wosh, baik man. Okay. Okay guys, kalau kita tengok dari segi penampakan dia, bagi aku memang sangat bagus lah ya. Ada Kamen Rider Go Chat, ada Kamen Rider Geats di sini. Dan ya, ini macam mana cara kita nak buka, kita boleh nampak panah dia di sini. Dan ada perkataan bahasa Jepun yang aku memang tak faham. Kita tak payah baca sebab aku tak faham langsung. Mungkin korang faham bahasa Jepun, jadi ini korang boleh membaca lah perkataan yang ada di belakang ini ya. Okay, mari kita tengok kad apa sahaja yang aku dapat. Dan sehingga aku untuk pack yang ini, aku hanya akan dapat 3 kad sahaja. Tak pula 3 kad, asalkan nak tengok apa sahaja aku dapat. Mungkin sahaja aku akan mendapat kad yang agak rare lah ya. Dan aku sebenarnya nak dapatkan kad Kamen Rider. Janganlah dapat kad yang kosong tu, sumpah itu teruk mat. Sudah, okay, mantap. Okay, kat apa sahaja aku dapat. Kejap Okay. Oh, dari belakang ni kita dah nampak ni. Dapat kat apa 1, 2, 3. Wow, ini kad daripada Background Dokurimo. Okay, kat sini aku dapat pula Steam Liner. Dan lagi satu kad ni aku dapat apa? 1, 2, 3. Oh, ini daripada Energel. Okay, dan sebaiknya kita mendapatkan 3 kad yang bukan blank, tetapi kita mendapatkan kad yang bagi aku sangat bagus lah ya. Mungkin aku agak kecewa disebabkan aku nak mendapatkan kad ya yang lebih wow. Mungkin kad daripada Kamen Rider yang lain ke, tapi tak apalah ya, disebabkan kita mendapatkan Steam Liner. Yes, okay, mari kita mulakan pembahasan episod 1 Kamen Rider Geats Go Chat sebenarnya. Assalamualaikum guys, dan kembali di dalam channel Shinty Satsu. Jangan lupa like, komen dan juga subscribe seperti biasa. Jadi di dalam video ini aku akan memberikan pendapat dan juga membahas berkaitan dengan episod 1 Kamen Rider Gocha, iaitu Kamen Rider Go Chat. Ini hanya pendapat sejujur aku sahaja berkaitan dengan episod 1 Kamen Rider Go Chat. Dan korang boleh nyatakan episod 1 Kamen Rider di era Rewa mana yang lebih terbaik. Adakah Zero One, Saber, Revise, Geats ataupun Kamen Rider Go Chat? Mari kita mulakan pembahasan ini. Okey, masa awal episod ini kita telah ditunjukkan watak yang misteri di dalam series Kamen Rider Go Chat, iaitu Fuga Kudo dengan membawa Go Chat driver beserta dengan Chemi Cat. Dia telah dikejar oleh satu kumpulan yang sangatlah bahaya, iaitu antagonis di dalam series Go Chat itu sendiri adalah Three Dark Sisters. Berlakulah pertarungan di antara Kemi dan juga Three Dark Sisters. Okey, kat sini sudah diungkapkan lah ya bahawa Kemi ni bukanlah watak yang jahat pun. Sampaikan Kemi tersebut melindungi Fugakudo dengan menggunakan kekuatan Steam Liner. Dia pergi daripada tempat itulah ya. Ya, tempat yang dilarikan diri itu bernama Ouroboros, yang membuatkan aku tertarik lah ya. Wah, kalau kita tengok dari segi penampakan tempat tersebut memang agak menyeramkan. Selepas itu kita telah tunjukkan tempat yang lain pula, yang kalau kita tengok dari segi keadaan dia bukan kat bumi lah ya. Dan ya, seperti biasa menggunakan CGI. Bagi aku CGI yang digunakan okey sahaja lah ya. Tempat tersebut kalau kita tengok secara teliti, macam ada botol yang berisikan cecair yang banyak lah ya. Dan terdapat banyak gila Chemi Cat di dunia ini. Maksudnya di sini adalah
tempat ini adalah untuk Kemi. Ya, kat sini Fugakudo telah mengarahkan Hopper One dan juga Streamliner untuk mencari pengguna yang sesuai untuk menggunakan Gochat Driver. Dan kita terus ditunjukkan karakter utama di dalam cerita ini, iaitu Hotaru Ichinose. Kalau kita tengok lagi pada scene tersebut, Hotaru Ichinose membantu ibu dia di satu tempat kedai makan lah ya. Yang menarik ni di sini adalah Hotaru Ichinose macam suka bereksperimen dengan sesuatu benda, sampaikan makanan pun dia cuba menciptakan sesuatu yang baru tau. Yang bagi aku sangat unik lah ya dari segi karakter utama yang kita dapat ini. Dan yang membuatkan aku suka lagi adalah macam ada karakter misteri yang akan ditunjukkan pada episod Kamen Rider Gochat yang akan datang, iaitu siapakah ayah kepada Hotaru Ichinose. Disebabkan kita telah ditunjukkan tau foto keluarga daripada Hotaru ini, tetapi muka ayah daripada Hotaru macam disembunyikan tau. Ya, mungkin sahaja ayah daripada Hotaru Ichinose adalah seorang alchemist juga, atau adalah main villain juga ke di dalam cerita Kamen Rider Gochat ni? Kita kena nantikan sahaja. Kat sini kita boleh tengoklah kehidupan Hotaru Ichinose sebagai pelajar sekolah. Dan ada satu scene yang menarik juga, iaitu Hotaru Ichinose telah berjumpa dengan cikgu dia, iaitu Minato. Dan Minato telah mengatakan kepada Hotaru Ichinose apakah impian daripada Hotaru inilah ya. Dan kat sini Hotaru macam tidak jelas lagi lah ya, apakah tujuan hidup dia, apakah impian dia. Sebenarnya perkara ini memang aku boleh faham lah ya, disebabkan untuk menentukan jalan hidup kita untuk mencapai impian tersebut memang tidak mudah, apatah lagi untuk mencari impian tersebut adakah sesuai dengan diri kita atau tidak lah ya. Dan ada lagi satu karakter yang menarik di dalam episod 1 ini yang bernama Rinne Kudo. Kalau kita tengok dari segi sikap dia ini, dia lebih ke arah dingin dan macam lebih tak suka bercakap dengan ramai orang sangat. Dari segi ekspresi muka dia pun kita boleh faham lah ya macam mana dari segi sikap dia di dalam cerita Kamen Rider Gochat. Rinne Kudo juga sama seperti Hotaru, iaitu dia pun tak menulis apa-apa langsung berkaitan dengan impian dia. Dan kat sini dengan sikap Rinne yang agak skeptikal dan juga tenang lah ya, dia hanya menyatakan buat apalah ya ditulis. Dan diperjelaskan di sini oleh Cikgu Minato bahawa hidup Rinne Kudo ini macam sudah ditentukan oleh leluhur atau keluarga dia sendiri. Ya, bagi aku karakter ini boleh dijadikan menarik lah ya sebenarnya di dalam cerita Kamen Rider Gochat. Ada juga satu scene yang telah diperlihatkan kekuatan daripada para alchemist ini macam mana sahaja di dalam episod 1. Pada scene ini telah dipertunjukkan bahawa Hotaru Ichinose mahu berjumpa dengan Rinne Kudo disebabkan Rinne ni macam memandang rendah tau berkaitan dengan impian daripada Hotaru ini. Dia pun pergilah ikat Rinne Kudo ni ke tempat yang dia mahu pergilah kan. Dan secara tiba-tiba Rinne Kudo ini menunjukkan kekuatan sihir dia. Dan Hotaru ini pun tengok secara senyap-senyap sahaja. Semasa Hotaru Ichinose mahu pergi ke Rinne lah kan, tempat itu kembali seperti asalnya. Dan secara tiba-tiba ada satu tempat yang pintu dia terbuka dan Hotaru Ichinose pun pergi ke tempat tersebut. Secara tiba-tiba macam ada nuansa seram lah pada scene tersebut yang bagi aku agak kurang berkesan, apatah lagi dari segi lakonan dia. Dan secara tiba-tiba Hotaru Ichinose berjumpa dengan Hopper One. Kalau kita tengok dari segi reaksi Hotaru Ichinose kepada Hopper One, dia macam ada perasaan takut tetapi mahu membantu jugalah tipikal Kamen Rider yang kita kenal lah iaitu mahu membantu semua orang. Sedangkan Hopper One itu adalah Kemi, adalah monster jugalah kan di dalam cerita Kamen Rider Gochat. Secara tiba-tiba Hotaru Ichinose berjumpa lagi dengan Rinne Kudo, tetapi pada scene tersebut Rinne Kudo merasakan benda yang pelik tau berkaitan dengan Hotaru Ichinose. Dan kat sini Rinne Kudo dapat mengetahui bahawa Hotaru Ichinose ini telah membawa satu Kemi iaitu Hopper One. Secara tiba-tiba ada Kemi yang lain juga iaitu Streamliner yang mahu pergi menjemput Hopper One lah ya. Dan kat sini Rinne Kudo terus berubah ke pakaian alchemist dia lah ya. Bagi aku dari segi perubahan baju dia sangat okey sahaja, apatah lagi dari segi kekuatan magic yang telah ditunjukkan. Aku sangat tunggu lah macam mana dari segi pengguna alchemist yang lain dari segi kekuatan magic mereka.
takkanlah semua sama sahajalah kan. Mesti akan ada keunikan masing-masing. Macam biasa, Hotaru Ichinose ini mahu membantu Rinne Kudo lah daripada kena langgar dengan streamliner. Dan sampaikan kat sini bagi aku ada scene yang agak lawak, iaitu Hotaru Ichinose secara tiba-tiba ada kat atas badan streamliner dan dia pun cubalah menyelamatkan diri dia. Bagi aku scene tersebut sepatutnya lawak, tapi entahlah kenapa bagi aku scene tersebut agak cringe sahajalah ya. Dan kat sini Hotaru Ichinose telah dibawa oleh streamliner dan juga Hopper One pergi ke dunia Kemi. Dan kat sini Hotaru Ichinose telah berjumpa dengan ayah kepada Rinne Kudo adalah Fugakudo. Kat sini Fugakudo telah memberikan Gotchat driver kepada Hotaru Ichinose disebabkan Fugakudo menyuruh streamliner dan juga Hopper One mencari pengguna yang sesuai untuk Gotchat driver. Dan kat sini Hotaru Ichinose telah terpilih lah ya. Dan sangat mengejutkan sekali secara tiba-tiba juga pada scene tersebut adanya Three Dark Sisters. Dan pada perlawanan di antara Fugakudo dan juga Three Dark Sisters lah ya, yang membuatkan aku pelik lah, adakah Fugakudo mati macam itu sahaja ke pada episod 1 ini? Ya, secara tiba-tiba macam badan dia dihapuskan dan dia pun menyatakan kepada Hotaru Ichinose, jagalah Gotchat driver ini dan jangan bagi Three Dark Sisters ini menggunakan Gotchat driver, disebabkan kekuatan Gotchat driver itu macam boleh membawa kepada kemusnahan dunia juga. Fugakudo juga telah menyatakan kepada Hotaru Ichinose bahawa kekuatan Gotchat driver adalah kekuatan daripada Kamen Rider lah kan. Yes, Kamen Rider. Dan Fugakudo menghilang macam itu sahaja, macam sudah dihapuskan. Itulah aku pelik, adakah watak dia mati macam itu sahaja? Mungkin sahaja Fugakudo ini masih hidup dan akan memberikan kejutan kepada kita semua di dalam cerita Kamen Rider Gotchat. Secara tiba-tiba para 101 Kemi telah dilepaskan ke dunia manusia dan mereka pun membuat kekacauan. Tapi aku tak rasalah ya sebenarnya para Kemi ini jahat. Mungkin sahaja mereka ketakutan dan mereka pun berasa macam agak keliru, nak buat apa ni kat dunia manusia lah kan. Dan mungkin sahaja para Kemi ini takut kepada manusia. Ya, Hotaru Ichinose pun sudah kembali ke dunia manusia dan ada juga Rinne Kudo pada masa itu. Dia pun menerangkanlah berkaitan dengan 101 Kemi ini macam mana, dan Hotaru itu pun menunjukkanlah Gotchat driver kepada Rinne Kudo. Tetapi pada scene ini telah ditunjukkan Three Dark Sisters masuk campur ke dunia manusia dan salah satu daripada Three Dark Sisters membuat kekacauan pada masa itu. Mereka mahu mendapatkan Gotchat driver daripada Hotaru di sini. Sampaikan salah satu daripada Three Dark Sisters itu menggunakan kekuatan Kemi dan terus berubah menjadi Malgams. Jadinya Malgams ini terbentuk hasil daripada gabungan manusia dan juga Kemi. Tetapi manusia tersebut dengan hati nurani yang sangatlah jahat lah. Kerana kita boleh tengok lah ya aksi daripada Malgams Mantis macam mana sahaja. Dan dengan tekad Hotaru Ichinose sebagai Kamen Rider dan mahu melindungi semua orang, dia berubah menjadi Kamen Rider Gotchat. Kat sini Hotaru Ichinose macam mendapat bayangan lah ya macam mana cara untuk berubah menjadi Kamen Rider Gotchat. Dan apabila dia berubah, yang mengejutkan aku sekali adalah dia tak terus berubah menjadi Kamen Rider Gotchat Steam Hopper, tetapi dari segi bentuk rider, dan dia secara tiba-tiba terus berubah menjadi bentuk monster dia. Ya, kalau kita tengok dari segi CGI dia gitu-gitulah ya, walaupun aku macam kurang sahaja dari segi CGI tersebut, tapi dah macam mana lah kan, kena terima sahaja. Dan kat sini pun Hotaru Ichinose macam mendapatkan bayangan lagi berkaitan dengan Kamen Rider Gotchat, dan ya, dia terus berubah ke bentuk rider Gotchat Steam Hopper. Dan bagi aku dari segi bentuk dia, macam apa yang aku pernah cakap lah ya pada pembahasan form Kamen Rider Gotchat, bagi aku dari segi bentuk dia sangat unik dan okey-okey sahaja. Dari segi aksi Kamen Rider Gotchat pun okey sahaja, sampaikan dia mengalahkan Malgams Mantis. Apabila Kemi tersebut sudah terpisah dengan pengguna dia, Kamen Rider Gotchat akan terus memasukkan mereka ke dalam Ride Chemical. Dan ya, itulah tugas daripada Kamen Rider Gotchat, iaitu memasukkan semua Kemi di dalam Ride Chemical
dan menjadikan mereka sebagai teman. Nasib baiklah ya, salah satu daripada Three Dark Sisters tak terus kalah di dalam episod 1 ini. Dan kalau kita tengok dari segi keadaan dia macam okey-okey sahaja tau, macam tak ada kesan luka ke apa, macam biasa sahajalah ya. Dan dia terus pergi daripada tempat tersebut. Dan kat sini kita telah ditunjukkan bahawa Minato Sensei adalah para alchemist juga. Dan yang bagusnya di sini adalah para alchemist ini ada peraturan mereka tersendiri lah ya. Dan para manusia yang biasa sahaja, mereka tidak boleh mengetahui Kemi itu wujud dan ingatan mereka akan dihapuskan lah ya. Konsep ini macam sama dalam cerita Kamen Rider Geats. Dan ya, episod ini pun tamat dan pada episod kedua pula Hotaru Ichinose akan masuk ke tempat Akademi Alchemist ini dan akan dilatih adakah dia layak menjadi para alchemist. Dan episod ini pun dah tamat begitu sahaja. Pendapat aku berkaitan dengan episod 1 Kamen Rider Gotchek, bagi aku biasa sahaja, pembuka yang okey. Aku tak cakap bagus lah ya, tetapi pembuka yang okey untuk Kamen Rider di era Rewa yang kelima, iaitu Kamen Rider Gotchek. Aku tak menganggap apa-apa sangat. Aku tak berekspektasi tinggi berkaitan dengan Kamen Rider Gotchek. Dan kalau kita tengok dari segi lakonan mereka, memang biasa-biasa lah ya untuk Hotaru Ichinose, Rinne Kudo. Disebabkan bagi aku dari segi lakonan mereka macam belum wow lagi, belum sebagus lagi. Mungkin sahaja untuk episod yang akan datang dari segi lakonan mereka akan jadi bagus. Kalau kita tengok dari segi lakonan mereka pun, dari segi ekspresi mereka memang agak datar. Dari segi dialog okey tau, cumanya apabila mereka bercakap itu, ya macam ada beberapa scene yang agak kaku untuk pendapat aku sendiri. Mungkin korang tertanya, lah kenapa secara tiba-tiba Kamen Rider Gotchek ini sudah tahu berlawan lah kan? Sedangkan kalau kita tengok dari segi sikap Hotaru Ichinose pada episod 1 ini, ya macam masih newbie, tak tahu cara berlawan lah kan? Okey, dari segi pendapat aku yang logik sahaja berkaitan kenapa secara tiba-tiba Kamen Rider Gotchek boleh berlawan dengan sebaik itu adalah disebabkan kan Hotaru Ichinose ini mendapatkan penglihatan berkaitan dengan Kamen Rider Gotchek. Mungkin sahaja dia mendapatkan penglihatan juga daripada gaya berlawan Kamen Rider Gotchek. Bagi aku macam tu je kot dari segi sebabnya. Kalau bukan itu sebabnya, entahlah apa lagi lah kan. Dan ya, bagi aku dari segi fasa ceritanya pun memang agak cepat. Secara tiba-tiba dah berlaku macam itu. Dan secara tiba-tiba Hotaru Ichinose pun terpilih menjadi Kamen Rider. Ya, aku tahu sebabnya kenapa Hotaru Ichinose menjadi Kamen Rider pada episod 1 ini, disebabkan dia menunjukkan sifat baiknya terhadap Kemi. Dan dia pun menyelamatkan manusia. Dan dia mahu macam menyelamatkan semua orang. Ya, tipikal-tipikal Kamen Rider lah kan. Disebabkan itu mereka terpilih. Tetapi aku harapkanlah ya ada sebab yang lebih terperinci kenapa mereka menjadi Kamen Rider. Bagi aku hal ini taklah terlalu unik sangat lah ya. Macam mana cara Hotaru Ichinose menjadi Kamen Rider. Untuk Three Dark Sisters, bagi aku dari segi ancaman mereka okey sahaja. Cumanya dari segi nama karakter memang aku agak lupa lah. Dan minta maaf lah ya, pada pembahasan episod yang akan datang aku akan cuba ingatlah siapa nama mereka sahaja untuk Three Dark Sisters ini. Yang aku risaunya di sini adalah penggunaan CGI lah ya, disebabkan kalau kita tengok CGI untuk Kemi pun ya gitu-gitu aja lah. Apatah lagi apabila Kamen Rider Gotchek berubah menjadi bentuk monster pun ya gitu-gitu aja lah dari segi CGI dia kan. Aku harapkan korang jangan berekspektasi tinggi sangat untuk series ini. Kalau korang nak berekspektasi tinggi pun aku tak kisah sangat, asalkan jangan kecewa lah. Itu sahaja, jangan kecewa berkaitan dengan Kamen Rider Gotchek. Itu sahajalah pembahasan aku berkaitan dengan episod 1 Kamen Rider Gotchek. Solid yang okey, yang bagi aku taklah capai bagus sangat lah ya berbanding dengan pembuka era Rewa yang sebelum ini. Tetapi aku tak katakan lah ya pembuka untuk Kamen Rider Gotchek ini terlalu buruk. Tidak, dia bagi aku di dalam tahap yang okey-okey sahajalah. Jangan lupa like, komen dan juga subscribe seperti biasa. Jumpa pada video selanjutnya dan salam dari Malaysia. Bye bye.